Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. InsyaAllah kita sambung pengajian daripada kitab Syarh Qatrun Nawm bil Sada karya Al-Imam Ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita berhenti pada masalah berkenaan dengan mubtada' dan juga khabar. Pada semalam kita dah terang pada antum berkenaan dengan definisi mubtada'. Apa definisi mubtada'? Al-ismu al-mujarradu anil awamil lafziyah lil isnad. Al-ismu al-mujarradu anil awamil lafziyah lil isnad. Dan terangkum daripada definisi tersebut beberapa jenis bagi mubtada'. Yang pertama, bahawasanya mubtada' itu boleh didapati dengan apa? Isim yang sharih, ataupun satu lagi apa lawan dia? Muawwal bis sharih. Dan yang kedua adalah bahawasanya mubtada' mesti disyaratkan dia itu tidak didahului oleh awamil yang lafziyah. Awamil itu makna dia kalimat yang memberi kesan pada i'rab. Yang beri kesan pada apa? Pada i'rab. Maka dikecualikanlah daripada awamil lafziyah itu huruf jar yang zaid. Huruf jar yang apa? Yang zaid, kerana dia itu hanya datang fungsinya sebagai menyedakkan bunyi, tapi tidak membawa suatu tambahan pada makna. Maka kalau dia nak digelar sebagai mubtada', mesti bahawa sebelum isim tu tidak ada awamil yang memberi kesan. Boleh faham? Kalau ada awamil yang memberi kesan, maka tidaklah jadi dia mubtada'. Contoh apa? Asalnya Zaidun qa'imun, tiba-tiba ada depan dia kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun apa? Qa'iman. Maka taklah jadi Zaidun itu mubtada'. Maka dia jadi apa? Isim kana. Kemudian kita cerita pula berkenaan dengan apa dia, bahawa mubtada' itu boleh bahawasanya datang selepasnya itu khabar, ataupun datang selepasnya itu fa'il ataupun naib fa'il sadda masaddal khabar. Itu dipanggil apa? Istilah yang kita bincang semalam, fa'il dan juga apa? Naib fa'il yang sadda masadda al khabar. Dan kita sebut macam mana? Iaitu jikalau mubtada itu adalah wasf, yakni isim mushtaq. Wasf maksudnya isim apa? Isim mushtaq. Iaitu mubtada itu dia panggil aqaimun zaidani. Qaimun tu apa dia? Mushtaq, iaitu isim fa'il. Maka dia di situ beramal dengan amal fi'il. Dia beramal dengan amal apa? Amal fi'il. Boleh? Kemudian kita bicara berkenaan dengan khabar, bahawa khabar itu adalah dia panggil al-musnad. Musnad, apa maksud musnad? Iaitu predikat yang mana dengannya bersama-sama dengan mubtada akan sempurna makna ayat. Sempurna makna apa? Makna ayat. Dan Tok Guru sebut di situ masalah makna khabar itu jadi musnad, maka terkeluarlah daripadanya fa'il yang sadda masaddal khabar. Kerana apa? Fa'il yang sadda masaddal khabar, dia itu bukan musnad, tapi dia musnad ilaih yang kita sebut semalam. Dia musnad apa? Musnad ilaih. Dan kita berhenti juga pada menyatakan berkenaan dengan isu boleh tak mubtada itu menjadi nakirah. Boleh mubtada apa jadi apa? Jadi nakirah. Kita kata asal bagi mubtada mesti ma'rifah. Hanya jadi nakirah boleh jikalau yang pertama dia itu nakirah yang apa? Am, ataupun nakirah yang khas. Cuma ringkasan Tok Guru sebut nakirah yang am tu macam mana? Nakirah yang am iaitu nakirah yang berada fi siyaqin nafi ataupun istifham. Itu didahului oleh apa? Nafi ataupun didahului oleh istifham. Maka di situ maka jadi nakirah tu apa? Am. Boleh untuk apa? Dijadikan mubtada. Boleh. Yang kedua adalah apa? Nakirah yang khas. Apa makna khas? Yang dikecilkan skop dia tu, dengan cara sama ada dia itu ada sifat di belakang ataupun ada mudhafun ilaih di belakang. Macam contoh Tok Guru sebut
semalam apa? Rajulun karimun indana. Contoh, rajulun karimun indana. Itu yang Tok Guru bicarakan, bahawa rajulun di situ boleh menjadi mubtada walaupun dia nakirah. Sebab apa? Dia dah jadi takhsis, itu dia dikhaskan dengan apa? Dengan kalimat karim. Ataupun rajulu madrasatin. Rajulu apa? Madrasatin. Itu pun dah dia takhsis dengan idhafah. Maka dibenarkan untuk menjadi mubtada. Tok Guru sebut kata masalah berkenaan dengan perkara yang membolehkan untuk nakirah itu menjadi mubtada ada 30 lebih. Itu tempat ataupun bentuk. Tapi Tok Guru kata kesemuanya sebenarnya balik kepada kaedah umum dan khusus. Umum dan apa? Umum dan khusus. Ada masalah semalam yang kita pening sikit, iaitu masalah berkenaan dengan kenapa pada mubtada kita syaratkan supaya dia jadi apa? Dia jadi apa? Makrifah. Dan tidak boleh dimulakan ataupun tidak boleh kalimat nakirah menjadi apa? Mubtada, melainkan dengan apa? Lesen, kita sebut lesen pembenar tu, musawwirat. Boleh? Tapi kenapa tidak syaratkan bagi apa? Bagi fa'il untuk bahawa dia itu mesti apa? Makrifah. Kita kata fa'il dah apa? Boleh bahawa dia jadi makrifah, boleh jadi dia nakirah. Sebab apa? Maka kata Tok Guru Ibn Hisham, kata apa? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ini dia cerita berkenaan dengan bahawasanya mubtada adalah kita jadikan isim tu sebagai fokus. Sebagai apa? Fokus utama. Zaidun qaimun. Maka bila disebut Zaidun qaimun, iaitu apa? Zaid yang tertentu yang dijadikan fokus nak bicarakan berkenaan dengannya, maka orang akan apa? Menanti-nanti selepasnya itu khabar. Mesti khabar itu disandarkan kepada yang tertentu ataupun yang telah dikhususkan skopnya. Itu kata apa? Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Adapun fa'il jaa Zaidun, contoh jaa Zaidun, maka yang diberi fokus sebenarnya bila dalam ayat itu adalah kita nak beritahu perbuatan dah berlaku. Perbuatan dah apa? Dah berlaku. Adapun dipanggil apa? Fa'ilnya itu kita memberi kepada dia perhatian yang secondary. Perhatian yang apa? Secondary. Jadi kita sebut jaa Zaidun, tak ada masalah. Jaa rajulun pun tak ada masalah. Boleh faham? Sebab apa? Kita yang paling penting adalah daripada penggunaan isim penggunaan jumlah fi'liyah adalah kita nak fokuskan tentang apa? Bahawa fi'il telah berlaku. Berbeza dengan mubtada dan juga khabar penggunaan jumlah ismiyah, bahawa kita nak fokuskan kepada subjek itu, objek yang nak kita berkatakan. Jadi kalau kita menggunakan nakirah, dia terlampau kita panggil apa? Umum. Terlampau masuk umum ni terlampau apa? Tak menentu dia punya apa? Orang panggil apa? Individu dia. Jadi faedah takkan sempurna. Boleh? Maka mesti bahawasanya ditentukan objek yang nak diperkatakan sebelum disandarkan kepadanya isu, iaitu apa? Khabar. Boleh faham? Itu yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan kenapa orang Arab tidak memulakan mubtada, iaitu tidak meletakkan nakirah sebagai mubtada pada kalam-kalam mereka. Baik, habis ya. Itu ringkasan daripada nota kaki yang kita baca tu. Sekarang ni kita sambung pada masalah khabar, jenis-jenis khabar. Maka ada yang kalau kita mengaji dalam matan Ajurumiyah, ada khabar apa? Ada khabar tu khabar mufrad, ada khabar tu khabar jumlah, satu lagi khabar syibih jumlah. Maka khabar mufrad macam contoh Zaidun qaimun, Zaidun qaimani, Zaidun qaimuna. Maka itu dipanggil khabar apa? Khabar mufrad, yakni bahawasanya yang menjadi khabar ada satu kalimat saja. Boleh faham? Tak kira lah kalimat itu mufrad, musanna atau jamak. Berbeza kalau khabar itu jumlah. Khabar jumlah adalah apa? Dia terbina daripada mubtada dan juga khabar, ataupun dia terbina daripada fi'il dan fa'il. Itu dia panggil jumlah apa? Jumlah apa? Fi'liyah ataupun jumlah ismiyah yang menjadi khabar bagi mubtada. Boleh? Syibih jumlah yang kita mengaji dalam mata Ajurumiyah. Apa syibih jumlah? Macam mana syibih jumlah? Rajulun fid dar ataupun rajulun indaka. Rajulun apa? Zaidun indaka. Boleh? Itu yang telah kita sebutkan sebelum ini matan Ajurumiyah. Baik, jom kita baca.
0125 tu, qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi syekhina bi ulumi kufr daraini amin. Qala wal khabaru jumlatun wal khabaru jumlatan laha rabitun, ataupun jumlatun ni bukan betul. Wal khabaru jumlatan laha rabitun ka zaidun abuhu qaimun wa libasut taqwa zalika khair wal haqqatu mal haqqatu wa zaidun ni'mar rajulu illa fi nahwi qul huwallahu ahad. Baik, itu dia punya isu. Baik, Tugu nak kata bahawa jumlah boleh jadi khabar bagi mubtada, tapi dengan syarat mesti ada rabit. Apa makna rabit? Selalu dah kita jumpa rabit ni dhamir ataupun isim isyarat yang kembali merujuk kepada mubtada. Itu apa dia? Rabit. Jadi kita baca syarah. Ai wa yaqa'u, baca 4 kali, wa yaqa'u khabaru jumlatan, wa yaqa'u khabaru jumlatan murtabitatan ya bil mubtada'i bil rabitin min rawabita arba'atin. Baik, apa makna dia? Dan jadi khabar dalam bentuk jumlah yang terikat dengan mubtada dengan satu ikatan tu, makna dia apa? Kita panggil ikatan je lah, ikatan yang 4. Pertama, ahaduha ad-dhamir. Baca kali ahaduha ad-dhamir, muka surat seterusnya. Ya. Ahaduha ad-dhamir. Ya. Wa huwa al-aslu fi ar-rabti. Ya. Ka kaulika zaidun abuhu qa'imun. Ya. Fa zaidun mubtada'un awwalun ataupun mubtada'u awwalin. Mubtada'un awwalin, ya. Wa abuhu mubtada'un as-sani, ya. Wa mubtada'an sanin, wal ha'u mudafun ilaih, ya. Wal qa'imun khabar mubtada as-sani, ya. Wal mubtada as-sani wa khabaruhu khabarul mubtada al-awwal, ya. Warrabitu bainahuma ad-dhamir. Baik, yang ni Tugu dia nak cerita apa? Keadaan khabar itu dalam bentuk jumlah yang robitnya ada 4. Kita tengok sekali umum. Pertama dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga i'adatul mubtada' bilafzihi. Maksudnya apa? Diulangkan mubtada' itu dengan lafaznya semula. Yang keempat adalah umum. Apa makna umum? Iaitu bahawa apa? Khabar mubtada' merangkumi apa dia? Mubtada' sendiri. Sekali lagi, khabar mubtada' apa dia? Terangkum dalam makna khabar mubtada' itu mubtada'. Maksudnya mubtada' itu juzuk daripada apa? Makna khabar. Juzuk daripada makna apa? Makna khabar. Maka kata Tugu rahimahullah, pertama adalah dhamir. Rabit pertama, khabar yang jumlah dengan mubtada' adalah dhamir. Wa huwa al-aslu fi ar-rabti. Al-aslu tu maksudnya al-aksar lah pada ar-rabti. Maksudnya yang paling banyak yang akan kita jumpa jadi sebagai rabit adalah apa? Dhamir. Ka qaulika zaidun abuhu qaimun. Nampak? Zaidun abuhu qaimun. Maka tunggu i'rab macam mana? Zaidun abuhu qaimun. Dia kata apa? Mubtada awal wa abuhu mubtada sani. Okey, kita tulis kan. Okey. Zaidun abuhu apa dia? Zaidun abuhu apa? Qaimun. Baik. Macam mana i'rab dia? Kata Zaidun mubtada awal, abuhu mubtada sanin, qaimun jadi apa? Khabar mubtada sani ke awal? Sanin. Boleh? Jumlah daripada abuhu qaimun fi mahali apa? Khabar ataupun fi mahali raf'i khabar mubtada awal. Boleh, ni dia punya i'rab dia. Apa yang nak isu di sini adalah apa? Abuhu dia dipanggil apa? Rabit. Rabit maksudnya yang mengikat jumlah ismiyah ini dengan mubtada yang pertama. Yang kedua adalah isyarah. Ada isim apa? Isim isyarah. Boleh menjadi rabit juga, ke qaulihi ta'ala wa libasut taqwa zalika khair. Falibasu mubtada wa taqwa mudhaf ilaih.
Kata dia wa dzalika mubtada' sanin wa khabar wa khair mubtada' khabar mubtada' sani wa mubtada' sani wa khabaruhu khabar mubtada' al-awwal wa rabi' bainahuma al-isyarah. Baik, macam mana sekali lagi? Walibasu taqwa dzalika khair. Kata Guru rahimahullah walibasu taqwa yani apa? Mubtada'. Dia mubtada' awal lah. Wa huwa mudhaf. At-taqwa mudhafun ilaih. Boleh? Zalika ni zalika. Maka zalika dia panggil isim isyarat. Kena betul ni i'rab lah. Isyarat. Fi mahalli apa? Raf'i mubtada' apa? Sani. Tu dia punya apa? I'rab dia. Kemudian khair khabar mubtada' apa? Mubtada' sani. Kemudian kita sebut jumlah yang terdiri dari mubtada' sani dan juga khabar mubtada' sani fi mahalli apa? Rafa' khabar mubtada' awal. Mana rabi' dah di sini? Zalika balik merujuk kepada apa? Libasut taqwa. Boleh balik merujuk kepada libasut at-taqwa. Boleh? Baik, yang nombor 3, i'adatul mubtada' bilafzihi. Apa makna i'adatul mubtada'? Diulangkan semula mubtada' itu dengan lafaznya. Nahu al-haqatu mal-haqatu. Al-haqah mubtada' awal wa ma mubtada' sani wal haqah khabar mubtada' apa? As-sani. Wal mubtada' sani khabaruhu khabar mubtada' awal wa rabi' bainahuma i'adatul mubtada' bilafzihi. Baik, macam mana tu? Al-haqatu mal apa makna haqqah ni? Haqqah apa dia? Haqqah hari kiamat. Nama hari kiamat. Soalnya kenapa dipanggil al-haq? Haqqah sebab confirm terjadi, tidak ada syak. Boleh? Maka kata Tuhan rahimahullah, al-haqqah dipanggil apa? Mubtada' awal. Ma boleh ma? Mubtada' apa? Sanin. Haqqah apa? Khabar mubtada' apa? Sanin. Maka jumlah daripada mal haqqah adalah apa? Dipanggil khabar bagi apa? Mubtada' awal. Cuma mana yang rabi' dia? Al-haqah. Maksudnya diulangkan sekali lagi sebutan apa? Al-haqah. Tapi boleh i'rab satu lagi ni. Kalau selalu kita jemput ma Zaidun, dia boleh i'rab berapa bentuk ni? 2. Tapi yang masyhur kita i'rab adalah apa? Zaidun mubtada' apa? Mubtada' apa? Muakhar. Ma khabar apa? Muqaddam. Ni masyhur jugalah i'rab ni. Kaji di sini jadi macam mana? Jadi macam mana? Al-haqah di i'rab sebagai apa? Mubtada' apa? Muakhar. Yang ma di i'rabkan sebagai khabar apa? Muqaddam. Dan jumlah sama aja. Jumlah daripada apa? Mubtada' muakhar dan juga khabar muqaddam fi mahalli apa? Rafa' al-haqah. Fi mahalli rafa' khabar bagi apa? Al-haqah. Boleh faham? Disamalah, boleh i'rab 2. Boleh i'rab 2 bentuk. Boleh? Baik. Kemudian kata Allah rahimahullah war-rabi' al-umum. Umum pun boleh menjadi rabit bagi apa? Jumlah apa? Jumlah yang menjadi khabar. Apa? Zaidun ni'mar rajul. Zaidun ni'mar ar-rajul. Apa makna ni'mar rajul? Sebaik-baik lelaki. Maka i'rab dia apa? Fa Zaidun mubtada' wa ni'mar rajul jumlatun fi'liyatu khabaruhu. Jumlatun fi'liyah khabaruhu. Wa rabi' bainahuma al-umum. Wa dhalika li anna al fi rajul lil umum. Wa Zaidun fardun min afradihi. Fa dakhala fil umum fa hasala ar-rubtu. Baik, apa makna dia? Di sini kita badam. Okey. Apa dia? Zaidun ni'ma ar-rajulu.
Kalimat Zaidun ni'mar rajul, dia kata apa? Zaidun ni mubtada. Ni'mar rajul ni jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah apa? Fi'liyah. Sebab apa? Ni'mah fi'il, tapi fi'il yang jamid. Fi'il apa? Jamid, bukan mushtaq. Kita kata ni jumlah fi'liyah fi mahali apa? Raf'i khabar mubtada. Cuma mana rabit dia? Mana rabit dia? Kata Tok Guru rahimahullah, kalimat rajul di sini. Maka kalimat rajul ini makna dia umum. Sebab apa? Ada alif lam ni. Alif lam apa dia panggil? Siapa tahu? Kalau kalimat itu makna umum, makna istighraq. Alif lam ni istighraq. Ini kita sebutlah semalam. Maka bila dia istighraq, kalimat itu kita akan bayangkan macam ni. Rajul, kemudian apa? Zaid, Ali, Seman. Itu dia, boleh faham? Dan macam lagi lah, boleh faham? Maka apabila kalimat rajul ini bermakna istighraq, maka kita akan sebut Zaid itu salah satu individu yang dicakupi oleh kalimat umum ni. Boleh faham? Itu makna kata Tok Guru. Maka cukuplah bahawa ar-rajul yang umum ini menjadi rabit bagi apa? Jumlah fi'liyah untuk apa? Untuk mubtada yang pertama. Boleh faham sebab tu kata Tok rahimahullah, fadakhala fil umum wa Zaidun fardun min afradihi. Nampak? Zaidun fardun daripada afrad apa? Ar-rajul. Maka dia kata, maka masuklah ia pada umum, iaitu pada umum lafaz rajul. Fahasala ar-rabtu, maka terhasillah ikatan antara apa? Mubtada dan juga jumlah. Wa hadza kulluhu idza lam takun al-jumlatu nafsal mubtada fil ma'na. Fa in kanat kadzalika lam yuhtaj ila rabitin. Ka qawlihi ta'ala qul huwallahu ahad. Fa huwa mubtada. Wa wallahu ahad mubtada wa khabaruhu. Wa jumlatu khabaru mubtada al-awwal wa hiya murtabitatun bihi li'annaha nafsuhu fil ma'na. Li'anna huwa bi ma'na asy-sya'n. كقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Baik, apa makna itu? Dia kata yang rabit ini bila yang diperlukan, bila rabit ini diperlukan, kata Tok Guru rahimahullah, jikalau jumlah itu bukan sama makna dengan mubtada, maka perlukan rabit. Tapi kalau jumlah yang menjadi khabar itu sama makna dengan mubtada, maka tak perlukan lagi kepada apa? Kepada rabit. Itu maksud kata Tok Guru rahimahullah. Jadi kita baca itu, wa hadza kulluhu, dan ini sekaliannya, jikalau tidaklah jumlah itu diri mubtada pada makna, maksudnya sama dengan makna mubtada. Boleh? Fa in kana kadzalika, maka jikalau demikian, apa maksud demikian tu? Iaitu jikalau jumlah itu sama makna dengan mubtada, lam yuhtaj ila rabitin, maka tidaklah berhajat ia kepada rabit. Apa makna rabit tadi? Yang pengikat itulah. Sama ada apa? Dhamir, isim syarat, ataupun pengulangan, ataupun umum. Kata dia, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tengok di situ. Huwallahu ahad ni, macam mana huwa? Huwa jadi apa? Mubtada. Huwa jadi apa? Mubtada. Allah itu, Allah ahad, Allahu ahad, mubtada wa khabaruhu. Jadi apa? Allah mubtada sani, ahadun jadi apa? Khabar mubtada sani. Wal jumlatu khabar mubtada awal. Maksudnya Allahu ahad adalah apa? Khabar bagi apa? Huwa. Khabar bagi apa? Huwa. Wahya murtabitatun bihi, dan ia, yakni jumlah itu berhubungan, terikat dengannya, iaitu dengan mubtada awal. Li'annaha, kerana ia nafsuhu fil makna, kerana jumlah itu adalah apa? Sebiji dengan makna mubtada. Huwa tu maksudnya bila ditanya siapa huwa? Allahu. Siapa Allah? Ahad. Sebab semua dia sama. Macam kita tanya,
Ni bahasa Quran lah kan. Huwa, siapa huwa? Allah. Siapa Allah? Ahad. Oh, sama makna. Semua tu orang bagi apa? Tiga kalimat tu sama makna sebenarnya. Dan bila gabung Allahu Ahad pun sama makna dengan huwa. Boleh faham? Maka di situ tak memerlukan lagi kepada apa? Kepada apa? Rabitah. Ini dari zaman Syarif bincang panjang ni masalah qul huwallahu ahad ni, apa dia ada unsur i'jaz. Dia kata apa? Dia ada 6 jumlah. 6 jumlah tu boleh jadi apa, nafsu pada makna, boleh jadi istidlal pada makna tu. Dia detail lah masalah tu. Anda macam opening juga. Sebab dia Mu'tazilah kau pakai tu. Masalah i'jaz penting. Baik. Boleh faham itu? Satu dia kata li'anna huwa bimakna sya'n. Apa makna huwa bimakna sya'n? Sya'nu maksud dia keadaan. Sya'nu makna dia apa? Keadaan. Hal ihwal Allah Ta'ala itu apa? Ahad. Itu dia punya makna huwa. Jadi dia panggil huwa ni dhamir sya'n. Dhamir apa? Dhamir sya'n. Ini masyhur lah. Baik. Ka qawlihi, macam seakan-akan sekarang kita sebut je ni lah. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa maksudnya apa? Qul huwa tu katakanlah hal ihwa dirinya yang agung itu, Allah Ta'ala itu apa? Esa. Sya'nu ni makna apa? Kita bagi keadaan yang agung. Sya'nu kita sebut benda tu apa? Sebagai benda yang agung. Boleh? Itu azim. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti sabda Nabi SAW, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Baik, mana di situ tu? Dia punya apa? Afdalu. Kalau kita sebut afdalu apa dia? Mubtada betul? Mubtada awal lah kan. Ma qultuhu ana, afdalu ma qulni mudhaf ilaih. Lepas tu ma qultu, dia panggil ma ni apa, mausul. Qultuhu ni jumlah silah. Jumlah apa? Jumlah silah. Qultuhu ana taukid. Wan nabiyuna ma'tuf ala apa? Ma'tuf ala apa? Ala wan nabiyyu ala ana. Min qabli, daripada aku. La ilaha illallah. Jadi dia nak kata macam ni. Kalimat afdalu dan la ilaha illallah tu ada sama makna. Apa makna dia tu? Sebaik-baik kata-kata itu ialah la ilaha illallah. Kalau kita pusing balik, la ilaha illallah itu adalah sebaik-baik kata-kata. Tu dia punya apa? Sama makna. Maksud dia apa? La ilaha illallah itulah sebaik-baik kata-kata. Sebaik kata-kata itulah la ilaha illallah. Boleh? Maka bila dia khabar itu sama makna dengan mubtada, maka tidak lagi berhajat kepada apa? Kepada rabit. Kepada apa? Kepada rabit. Boleh faham Baik, habis. Jom kita baca nombor 1 tu. Syekh Muhammadin tu. Al-ayatu ula min surati al-ikhlas at-tauhid sama dengan samad. Dia kata wa fi al-ayati i'raban ahaduhuma mabni ala i'tibar huwa dhamiru qissah wa sya'n wa huwa allazi zakara al-muallifu al-ayata min ajli taqridihi wa ka'annahu qila ash-sya'nu alladhi nakhtalifu fihi huwa Allahu ahad. والثاني مبني على اعتبار هو ضمير غيبة راجعا إلى مفهوم من بساط الحديث الذي كان سببا في نزول هذه الآية الكريمة. فإن المشركين طلبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصف لهم ربه فنزل هذه السورة. فالضمير راجع إلى مطلوب معرفته وكأنه قيل الذي تريدونه وصفه الله وعلى هذا يكون هو ضميرا منفصلا مبتدا والله خبر مبتدا وأحد خبر ثاني أو بدل من لفظ جلالة والخبر على هذا الوجه مفرد لا جملة. Ni maksudnya ada dua i'rab lah ni. Tunggu dia kata apa? Kalau qul huwallahu ahad, kita qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Dia macam mana jadi kata? Pertama, huwa berdasarkan i'rab Syekh Ibn Syam tadi. Huwa apa? Dhamir apa?
Sya'n ataupun qissah. Ataupun qissah. Boleh? Kemudian kata Tugu rahimahullah, dia boleh jadi di sini sebagai apa? Mubtada apa? Awal, betul? Ini Allah mubtada apa? Sani. Ahad jadi apa? Khabar mubtada apa? Sani. Dan jumlah boleh faham lah. Ini jadi apa? Khabar bagi apa? Mubtada apa? Awal. Kata Tugu rahimahullah, huwa Allahu Ahad adalah sama makna. Itu di sisi apa? Zamakhsyari pula. Zamakhsyari Mu'tazilah jadi hari ni. Baik. Dia apa? Di sisi apa? Siapa? Ibnu Hisham. Maka makna kata tu guru, dia kata sebahagian daripada makna sya'n ini adalah maksudnya isu keagungan Allah Ta'ala, isu hal ihwal Allah Ta'ala yang dikhilafkan oleh apa? Golongan muslimin dan golongan musyrikin adalah isu Allah itu apa? Esa. Allah itu apa? Esa. Sebab dia berkata Allah ada sekutu. Itu golongan apa? Musyrikin. Tapi ada i'rab yang kedua disebut oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dia kata huwa di situ bukan dhamir sya'n. Sebab nanti kita akan belajar, masa Togo akan sebut belakang ni, dhamir sya'n maksud dia adalah dia tak ada tempat kembali. Itu dhamir sya'n. Dia tak ada tempat kembali. Sebab dhamir ni dia ada kepada tempat yang dirujuk tu. Tapi kalau di sini dhamir sya'n, kembali tu a'id. Dia la ya'ud ila syai'. Dia tak kembali pada satu pun. Boleh faham Ataupun dia panggil dhamir qissah. Dhamir qissah tu maksudnya apa? Dia nak sebut kisah yang kita nak bincangkan ini adalah Allah itu satu. Allah itu apa? Allah itu satu. Ataupun hal ihwal yang kita dipertikai, yang apa, yang kita bergaduh ini adalah apa? Allah itu satu. Boleh faham itu makna apa? Huwa dengan arti kata sya'nu ataupun qissah. Huwa ataupun dipanggil sya'nu ataupun qissah. Sekarang ni tengok yang kedua disebut oleh Ibn Hisham. Huwa tu bukan dhamir sya'n, maka dhamir biasa. Dhamir apa? Dhamir biasa. Maka bila disebut dhamir biasa, dia akan kembali kepada apa? Sesuatu. Kembali kepada apa? Sesuatu apa yang kembali kepada sesuatu? Kata Tok Guru rahimahullah, dia sebelum turun surah Al-Ikhlas, orang musyrikin tanya kepada Nabi supaya sifatkan Allah Ta'ala. Sif lana rabbak. Dia sif lana rabbak, tolong sifatkan kepada kami apa? Tuhan kamu. Maka dia kata huwa di sini akan kembali kepada apa? Takdir apa? Al-wasfu. Nampak? Huwa ada al-wasfu huwa, nampak? Maka huwa ni kembali kepada apa? Isu sifat yang ditanya oleh golongan musyrikin. Qul huwa Allahu Ahad. Maka Allah jadi apa? Huwa jadi mubtada kan? Allah jadi apa? Jadi apa? Khabar. Allah jadi apa? Dia panggil khabar ataupun mubtada sani. Mubtada apa? Sani. Yang ahad jadi apa? Khabar mubtada apa? Sani. Cuma dia kata apa? Dia kata apa? Boleh bahawasanya ahad itu badal daripada apa? Badal daripada apa? Allah. Kalau kita sebut ahad jadi badal daripada Allah Ta'ala, tunggal kan? Ahad tunggal. Badal, ustaz, ni nakirah, Allah makrifah. Macam mana boleh jadi badal? Tak, badal tak syarat. Yang kita syarat makrifah tu sifat mausuf. Ini tak syarat. Kalau badal yang ni nakirah pun, yang ni apa? Makrifah pun tidak ada masalah. Badal dengan mudan minhu, tidak ada masalah. Sebab apa? Bila disebut ahad, ni kalau ulama sebut, bila disebut ahadun dengan itlaq, maka akan kembali confirm kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita sebut rasulun. Sebut rasulun mesti pun nakirah. Tapi sifat rasul tu secara itlaq itu akan kembali kepada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tu dia punya serta-serta penggunaan oleh orang Arab. Oh, dia tak kira tabik bukan tabik kira ikut sama. Fi ta'rifi wa tankiri. Ni dia badal tak perlu. Yang fi ta'rif itu nak sahaja. Boleh? Ya, boleh faham Adapun badal tabik fil i'rab sahaja. Fi apa? Al-i'rab saja, tapi tidak pada apa? Ta'rif, tankir, ifrad, apa semua tu. Boleh Maka kalau dijadikan ahad ini badal, huwallah, ini mubtada, ini khabar. Maka ahad jadi badal, maka dipanggil di sini khabar apa? Mufrad, bukan khabar bukan khabar jumlah. Boleh? Itu yang disebut oleh tuan Ibnu Syekh Muhammad Wahid Abdul Hamid. Ya, hakim. Ya. Dalam ni bagi Allah tu khabar mubtada ke macam ni yang bawah? Ya. Dia kata apa? Bukan saya silap tadi. Huwa wasfu, maksudnya balik kepada wasfu. Allah bukan mubtada sani ni. Ana silap. Allah khabar awal. Ahadun khabar sani. Khabar sani bagi siapa? Huwa juga. Itu maksud saya silap tadi. Allahu ahad. Allah khabar huwa. Ahadun pun khabar bagi apa? Bagi huwa. Nanti kita akan tengok ada apa? Boleh untuk berbilang-bilang khabar. Boleh untuk berbilang-bilang apa? Berbilang-bilang khabar. Jadi atas dua wajah yang kita sebutkan tadi, sama ada Allah khabar awal, ahadun khabar yang sani, maka boleh untuk maka di sini adalah ayat ni bukan jumlah bukan khabar dia bentuk bukan bentuk jumlah, tapi adalah bentuk mufrad. Khabar khabar mufrad. Boleh? Ini masih umum ini. Ya? Masih umum. Kategori umum ini. Kategori umum macam mana? Dia tak masuk dalam kategori ni semua. Maksud dia apa? Makna sama. Sebab apa? Kan kita sebut yang memerlukan robit, ikatan itu, jikalau khabarnya makna berlainan dengan mubtada. Tapi kalau khabar itu makna sama dengan mubtada, maka tak perlukan robit. Tak perlukan apa? Tak perlukan robit. Boleh? Itu dia punya isu dia. Boleh? Baik. Apa makna hadis tu? Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min hablillah. Ya, sebaik-baik apa yang aku sebutkannya, aku dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah adalah la ilaha illallah. Boleh? Nampak? Jadi la ilaha illallah tu khabar. Kalimah jumlah la ilaha illallah khabar. Mana rabi' dia? Mana rabi' dia? Ada. Tak perlu rabi' sebab apa? Khabar itu sebiji-sebiji sama maknanya dengan apa? Mubtada. Boleh? Itu maknanya mubtada. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, itu semua. Mubtada dia. Ayat dia lah. Itu ayat dia. Tapi sebenarnya afdalu tu saja, tapi sebab dia mudhaf ilaih kan, afdalu ma mudhaf, ma mudhaf ilaih, ma tu isim mausul. Ma siapa? Isim mausul. Qultuhu ana wa nabiyyun min qabli, jumlah silah. Jumlah apa? Jumlah silah. Itu jumlah silah bagi isim mausul. Tu dalam apa tu? Ma qultuhu, yang ni dipanggil apa? Aid mausul. Aid bagi mausul. Atau kita tulis di sini. Bagaimana power dah tu? Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli, apa dia? La ilaha illallah. Ya, kita punya i'rab dia sebenarnya la ilaha illallah ni khabar. Dia punya mubtada dia afdalu ni. Ni mubtada. Boleh? Tengok di sini. Apa betul ustaz yang tengah-tengah ni apa dia? Dia jumlah silah semua. Cuba kita i'rab. Afdalu mubtada wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ma ni makna allazi. Mana apa? Allazi yang. Boleh? Isim mausul. Ni dia panggil apa? Jadi apa?
mudhafun ilaih. Setiap allazi dia mesti ada jumlah silah. Dia mesti ada jumlah apa? Jumlah silah. Mesti kalau kita sebut lelaki yang kena stop yang apa? Boleh faham? Itu dia panggil jumlah silah tadi, nak menyempurnakan yang tu. Boleh? Afdalu ma qultuhu. Afdalu ma qultuhu jadi apa? Allazi qulta. Kita kena nak i'rab lah kan. Ini ha ni dia panggil aid. Setiap daripada apa jumlah silah mesti ada domain juga. Domain yang balik merujuk kepada allazi aid, kepada isim mausul ni dipanggil aid. Boleh? Tu dia punya. Ma qultuhu ni fi'il apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Lepas tu wan nabiyun ma'tuf min qabli jar majrur. Boleh? Lepas tu kita sebut apa sini? Ma qultuhu apa? Wal jumlatu min qul tuhu ila akhirih, maksudnya sampai akhir. La mahalla laha minal i'rab silatan lil mausul. Ini dia punya i'rab dia. Silatan apa? Lil mausul. Boleh? La ilaha illallah khabar. Jadi dia tak ada apa isu pun ni tak ada khabar. Betul maksud tu. Ya. Mana? Ni kalau qultuhu ni. Tak. Ni tak boleh. Tak boleh. Lain. Ya. Domain syan dia kalau syan tak boleh balik domain. Dia tak boleh balik domain. Domain syan dia ada bentuk dia. Ya. Macam contoh wallahu ahad boleh syan. Ataupun innahu sami'un basir. Itu pun boleh jadi apa? Domain apa? Domain syan juga. Boleh? Faham? Itu dia punya i'rab dia. Wa zarfan seterusnya mansuban. Okay, ambil 2 minit. Awak merah. Ish, raya meran ni. Hey. Kocok. Apa? Aid ni dia mengikat lah. Macam kita sebut jumlah apa? Khabariyah. Jumlah yang jadi khabar mesti ada domir yang mengikat dengan apa? Mubtada' dia. Yang di sini pun jumlah yang menjadi silah mesti ada domir yang mengikat dengan isim mausul juga. Boleh faham? Dia sama isu lah. Sama isu dah. Ikat pada ma. Dia berujuk kepada apa? Ma. Ya. Yeah. Boleh? Baik. Allah habis aki. Saya kalau jar dengan majrur dia ada muta'alliq ni. Macam kalau i'rab dia ada muta'alliq kan? Ada muta'alliq. Muta'alliq bi apa Ustaz? Ni muta'alliq bi mana? Qultu lah. Bi qultu. Ya. Muta'alliq bi apa? Bi qultu. Ya. Macam mana tahu dia muta'alliq bi qultu Ustaz? Macam mana nak tahu dia muta'alliq bi qultu tu Ustaz? Dia kembali balik kepada, tapi aula ni apa? Balik kepada takdir qala. Maksudnya afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna, maksudnya apa? Qala wa qala nabiyuna. Dia anda sebut sebelum ni jar majrur, dia akan muta'alliq dengan apa? Fi'il ataupun ganti fi'il. So apa dia muta'alliq dengan fi'il ataupun ganti fi'il? Kerana dia nak menyempurnakan apa? Satu makna dalam ayat. Satu makna dalam apa? Dalam ayat. Boleh? Jadi kita apa yang menyempurnakan di sini apa? Apa yang disebut oleh Nabi sebelumku, iaitu apa? Kalam itu adalah kalam yang disebut oleh Nabi sebelumku. Boleh? Itu dia punya apa? Takdir dia. Ataupun takdir dia boleh banyak lah. Boleh kita sebut wan nabiyuna ja'u min qabli. Boleh juga. Tak afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. Kalimat min qabli ni sebelumku
dia mesti muta'alliq kan. Muta'alliq dengan mana? Afdal sebenarnya muta'alliq dengan apa? Bimahzuf. Bimahzuf. Apa bimahzuf? Taqdiruhu ja'u wan nabiyuna ja'u. Boleh faham? Min qabli. Dia punya apa? Takdir dia. Wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Sebelumku apa? Sebelumku. Dan nabi-nabi sebelumku. Maka kalimat sebelumku menyempurnakan apa? Yang datang sebelumku. Boleh? Ataupun yang ada kain pun boleh, tapi selalu masyhur kain lah. Inuna qabli. Boleh? Ya. Itu dia punya takdir dia. Contoh kan, katabtu bil qalami. Bil qalami jar majrur muta'alliq dengan apa? Bi katabtu. Katabtu bil qalami. Kita panggil bil qalami tu apa? Jar majrur muta'alliq dengan apa? Katabtu. Sebab apa katabtu? Dia datang untuk apa? Memperincikan apa dia? Alat bagi kataba. Boleh? Di sini. Kalau an-nabiyuna ja'u min qabli. Boleh? Kalau kita sebut an-nabiyuna ja'u, nabi-nabi telah datang, selesai dah ayat, betul? Siapa datang min qabli? Siapa datang min qabli? Fungsi dia apa? Nak menerangkan masa bila depa datang. Boleh faham? Masa bila apa? Depa datang. Nampak? Masa bila depa datang, dia akan muta'alliq dengan apa? Depa datang tu lah. Katabtu bil qalam. Bil qalam menerangkan apa? Alat apa dia tulis. Jadi dia muta'alliq dengan apa? Katabtu lah. Boleh? Qara'tu fis suhuf. Saya baca pada apa? Suhuf, surat khabar. Apa fungsi fi suhuf? Kalau sebut qara'tu, dah selesai dah, saya baca, selesai dah kan. Tapi dia akan menerangkan apa? Barang apa yang dibaca. Boleh faham? Itu kena ta'liq tu, maksudnya dia nak sempurnakan makna mana. Boleh faham? Dia nak sempurnakan makna mana. Jadi Ustaz kata yang dia kena ta'liq dengan apa? Fi'il dan ganti fi'il sahaja. Fi'il dengan ganti fi'il. Ya. Ganti fi'il. Kainun ganti fi'il sebab apa? Dia isim fa'il beramal dengan amal fi'il. Isim fa'il beramal dengan apa? Amal fi'il. Memang penat ni, dia tak lena. Itu dia bahas kajian. Otak betul. Tapi memang kalau saya tu terjemah dia buat apa? Dia buat apa yang terjemahan balaghah apa semua tu. Pergi kuliah maghrib, boring lah. So otak di sini dia letih. Orang jadi tanya, tak apalah, kita habis awal sikit hari ni. Cerita masuk pi ni, ada hampir dekat makan nasi royal, nasi ai. Borong Cina punya. Kita habis bening. Tu letih buat tesis tu bang. Okey, baik. Faham itu? Baik, faham itu. Kita tak bawa anak tengok yang penting faham dululah. Kalau laju-laju pun lagi tak elok pula kan. Ada lagi tak faham? Sebab ni memang ni madkhal madkhal untuk alfiyah. Itqan apa orang apa maksudnya kita tekun hebat dalam qutnada, alfiyah jadi celah gigi lah. Dia betul ni tak payah. Alfiyah celah gigi. Sebab masail dia alfiyah tu meringkaskan saja. Cuma syuruh alfiyah ni hadis itu yang ni sikitlah. Tafsir sebab dia khilaf, munaqashah adillah apa semua, itu yang tough sikitlah pada alfiyah tu. Masail sebenarnya kalau hafal ni cukup dah boleh baca kitab lah. Itu kena baca kitab lah. Boleh baca kasyaf lah kali. Oh. Kasyaf. Saat-saat tiap ni. Okey, ya. Akhirnya. Ada overhaul apa pula ni? Oh, ngaku balik overhaul. Overhaul toilet.
Kau ada? Ada kau sesuatu. Baik, jom sambung seterusnya. Okey. Kata Tugu rahimahullah, wazarfan. Okey, Bang Imran baca wazarfan mansuban. وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا الحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين استقر أو بمستقرين محذوفين. Ini seterusnya adalah apa? Berkenaan dengan khabar syibih jumlah. Maka khabar syibih jumlah juga adalah kita panggil sebahagian daripada jenis-jenis khabar. Maka Tugu sebut baca syarah tu, baca bang au ay ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم. Baik, jadi faham dia kata apa? Ada bahawa khabar itu adalah zaraf yang mansub. Zaraf mansub fahamlah. Sebab zaraf memang keadaan mansub. Boleh? Inda dia maf'ul fih mansub. Al-yauma maf'ul fih mansub, zaraf mansub. Dan cuma Tugu nak sebut di sini bahawa apa? Boleh zaraf yang mansub tadi menjadi apa? Khabar bagi mubtada yang dipanggil sebagai khabar syibih jumlah. Contoh dia warakbu asfala minkum. Mana rakbu? Tunggangan kah? Dan rakbu ni tim kumpulan. Maksudnya tim kumpulan tu asfala minkum, duduk bawah daripada kalian. Badar tu Uhud ni Uhud. Warakbu asfala minkum. Allah Taala cerita apa, ada tim kumpulan terumbuh tu. Ambil ghanimah sebab ni. Uhud. Ayat dia apa? Kasyah. Ujung ayat dia. Ni tengah-tengah kan? Tengah-tengah. Memang cepat Imran. Okey. Dia ni. Tu biar dua di dunia, orang biar di quswa. Sat. Tapi sebelum tu lagi sana ayat. Nama ghanimtum. Sana saya. Apa kasyah ni kita nak dapat ni. Ada CJ Tafiz. Orang Syah ambil dapat CJ Tafiz tu. CJ Tafiz Malaysia with STM. Kalau tu Jakim Tajar tu, kalau pergi Mesir Jakim Tajar ada STM tu. 10,000. 10,000 Mesir kaya lah. Setahun. Boleh saja ni hafal Alfiah. Alfiah saya tak berkat tu. Yang macam Baqarah juga. Baqarah. Panjang Baqarah. Alfiah. Tapi matan yang paling power Alfiah lah. Susah matan dia. Susah sikit lah. Ustaz tu boleh, Ustaz apa bang? Ustaz apa? Syekh Safizru tu. Dia jadi Syekh Alfiah lah sekarang Malaysia ni. Qa yuhzafu mubtada wa khabar ijab. Mana Al-Quran? Wazarfu mutanawal mubtada sani ada tu. Boleh tak cerita apa sani? Tak cerita. Nanti kita rujuk tafsir lah. Warakbu asfalah minkum. Baik. Jadi kalimat asfala tu dia asfala di bawah, maka dia dipanggil zaraf. Dia dipanggil apa? Zaraf. Maka di sini boleh bahawasanya zaraf jumlah itu asfala minkum menjadi apa? Khabar bagi mubtada itu rakbu. Kemudian wajar majrur. Ni bukan Anfal, Badar. Saya surah Anfal Badar semua kan. Surah Al-Anfal semua cerita Badar. Perang Badar. Warakbu asfala minkum. Itulah. Semua perang Badar. Okey, baik. Wadati dunia wadati quswa tu tempat ni. Tempat depa nak bertembung lah. Tempat depa bertembung. Ya. Dua macam apa tak ingat? Dua apa tempat ni ada lebih kurang macam perlembahan lah.
Perlembahan dia ada perlembahan yang dekat, perlembahan jauh. Tapi itu nama lah, nama tempat lah. Betul jawab Badrul Quswa. Di badan. Ya betul, Saniyatul Wada' ya. Saniyah tu, saniyah tu maksudnya jaliran bukit. Saniyah tu. Tapi Wada' tempat orang apa? Babai. Apa? Babai lah, tempat orang Babai lah. Orang paling jauh, paling jauh orang Madinah nak hantar dia punya gerombolan anak musafir tu, dia pakai berhenti kat Saniyatul Wada' tu lah. Lereng yang dia perpisahan lah, Wada' perpisahan. Tu. Tapi dia mau panggil lah jumlah saniyah tu al-wada'. Baik. Kemudian baca apa? Wajar majrur. Wajar majruran. Qawlihi ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalimah alhamdulillah, lillah itu jadi apa? Khabar bagi alhamdu. Lagi وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. Yang ni masalah apa? Ta'alluq tu. Jadi apabila kita jadikan syibih jumlah itu sebagai khabar, maka confirm bahawa dia bertakluk secara wajib pada barang yang mahzuf, takdir dia mustaqir ataupun istaqarra, diwajib. Boleh? Lagi? Mawjud lah tu. ada mawjud. Istaqarra. Apa ni? So kainun mustaqir. Kainun mustaqir sama ada mawjud dia semua. Dia panggil zaraf, wajib takluk dengan, dia panggil apa? Am. Takluk dengan apa? Muta'allaq yang am. Ini muta'allaq am ni. Dia ada muta'allaq khas. Khas apa khas? Fi'il tertentu, hadas tertentu. Apa dia? Daraba, ja'a. Ini fi'il apa? Yang am. Fi'il am tu macam kainun, mustaqar, istaqar. Itu diberadik dia lah. Baik. Lagi. والأول اختيار جمهور البصريين وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا والثاني اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري وحجتهم أن المحذوف عامل النصب عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور والأصل في العامل أن يكون فعلا. Baik, apa makna dia tu dia kata? Itu yaqau khabar tu zarah mansub tadi disebut kan. Dia kata bila bahawa khabar itu berbentuk jar majrur atau zaraf, maka confirm dia itu bermuta'alliq dengan barang yang mahzuf wajib, secara wajib, takdir istaqra ataupun mustaqir. Dia kata wal awwalu ikhtiyaru jumhur basriyin. Awal merujuk pada mana? Al awal tu merujuk pada mana? Merujuk pada mana? Al-awwal merujuk pada mana? Mustaqir ataupun istaqarra, mustaqir. Saya cuba tengok ni pastikan. Ting. Betul lah. Maksud dia apa? Dia kata kita panggil mana yang paling afdal untuk kita takdirkan tempat ta'aluk tu. Adakah kita ta'alukkan dengan mustaqir dengan arti kata khabar itu mufrad, ataupun ta'aluk dengan istaqarra, iaitu dengan apa? Fi'il. Boleh? Maka kata Tuan Rahimah, wa awwalu, maka yang memilih takdir dengan mustaqir itu adalah jumhur basriyin. Boleh? Wa hujjatuhum, dan hujah mereka bahwasanya mahzuf huwal khabar fil haqiqah. Dan hujah mereka adalah bahwasanya mahzuf itu adalah hakikatnya khabar. Adalah hakikatnya apa? Khabar. Wal aslu khabar an yakuna isman mufradan. Maka asal bagi bentuk khabar adalah apa bentuknya? Apa? Isim mufrad. Isim apa? Isim mufrad. Maka afdal kita takdirkan apa? Mustaqir. Boleh? Wasani itu dengan fi'il ikhtiyarul akhfash. Ini akhfash. Wal farisi waz zamakhsyari. Itu dia zamakhsyari pula. Dia punya apa? Zamakhsyari sebelum pada Ibn Syam. Dia sebelum lagi. Dia Zamakhsyari meninggal 500 something tu. Dia awal lagi. Zaman-zaman Ghazali. Dia dekat kat Ghazali. Jadi Zamakhsyari dia pilih apa? Dengan farisi dan akhfash. Dia pilih apa dia? Istaqarra dengan takdir fi'il. Sebab apa? Hujjatuhum, kerana hujah mereka anal mahzuf amilun an-nasba fi lafzi dhaf.
Sebenarnya mahzuf tersebut dia adalah amil yang menasabkan pada lafaz zaraf dan juga mahal bagi jar dan juga majrur. Wal aslu fil amil, maka asal bagi amil bahawa dia itu menjadi fi'il. Amil itu mesti apa? Menjadi fi'il. Boleh faham? Jadi kita panggil i'tibar yang berbeza lah. Yang pertama mengatakan afdal bahawa yang mahzuf itu adalah mustaqir. Yang kedua adalah yang mahzuf itu adalah istaqarra. Boleh faham? Maka yang basriyin, jumhur basriyin dia kata apa? Mustaqil lebih afdal. Sebab apa? Kita di sini anggap bahawa tempat ta'alluq jar majrur atau zaraf itu sebenarnya hakikat asalnya adalah khabar. Hakikat asalnya adalah apa? Khabar sebelum dihazafkan. Maka khabar adalah asal bagi khabar itu berbentuk apa? Isim mufrad. Isim apa? Isim mufrad. Boleh? Pendapat yang kedua dia kata bahawa tempat ta'alluq adalah sebenarnya yang dihazaf itu amil. Dia tak pandang sudut masalah dia itu khabar tu. Dia pandang sudut apa? Bahawa dia itu amil. Amil makna amil memberi kesan ataupun tempat gantung bagi apa? Bagi jar majrur atau muzarraf. Boleh faham? Maka dia kata asal bagi amil adalah fi'il. Asal bagi amil adalah apa? Adalah fi'il. Maka afdal kita takdirkan di situ adalah istaqarra. Istaqarra. Boleh faham? Kan kita ada sebut sebelum ni kan? Apa dia? Macam yang di sini pula kan? Nak takdir apa? Kainun ka ataupun yakunu? Mana lebih afdal? Kalau bersering kata apa? Kainun. Kalau Zamakhsyari kata apa? Yakunu. Ya apa? Yakunu. Itu takdir. Ni dibincang ni nanti dakwah Hawashi tu. Dia pakai bincang Bismillahirrahmanirrahim tu. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim kan? Mana apa? Tempat ta'alluq dia di mana yang mahzuf tu? Mana lebih aula? Ta'alluq dengan isim ataupun ta'alluq dengan fi'il? Mana lebih aula? Ta'alluq dengan isim yang am ataupun isim yang khas, ataupun fi'il yang am, fi'il yang khas? Mana lebih afdal? Ta'alluqkan isim mutaqaddim ataupun mutaakhir, ataupun fi'il mutaqaddim ataupun fi'il mutaakhir. Itu dia punya bahasan dekat berkenaan apa? Bismillah tu ta'alluq tu. Bukan ta'alluq tanjizi tak, tanjizi hadis tu dan lain. Itu tauhid. Dia apa fungsi juga? Ya. Ta'alluq ni bukan dia bukan fungsi, dia berhubung. Ya. Berhubung. Baik. Wala yukhbaru bizaman 'anil zat wal lailata al hilalu mutaawwalun. Mutaawwalun. Baik. Wallahu ta'ala lah. Kita rehat dulu. Ambil dalam 20 minit, 10:20 kita jumpa balik 10:20. Terus ihya. Atau ihya macam banyak sikit lah. Tak nak kita baca sikit lagi. Ke 11. Nampak Abang Imran letih tu. Sian Abang Imran tu. Ya. An-nasbah dia maf'ulun bih bagi amilun. Boleh baca banyak tu. Amilun nasbi boleh. Amilun an-nasbah boleh. Itu boleh baca. Tapi kalau sampai sama amilun an-nasbah lah ke? Ada amiluni an-nasbah tu. Tapi separuh kita ni yang Ibn Hakim tu dah masuk jilid 2 terus Di satu akhir. Oh, dia ada 4 jilid, Ya, jilid 2. Kami lompat tu. Cari mana? Sekolah duk dengar. Oh, mana rakaman kak? Oh, kemah mana kan guna akhir terus tu. Masya-Allah. So, huraian sama je kan nanti? Sama sejik je. Cuma dia ada khilaf-khilaf itu je lah. Ada benda-benda yang tak disebut je. Kalau kita boleh cetakkan sama Syekh pun boleh cetak lah. Kan baca buku sama. Dia Syekh sama, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid sama. Yang bagus Syekh Muhammad Muhyiddin Hamid tu sebab dia tafsir lah khilaf-khilaf tu. Dia detailkan balik. Orang muhakik sekarang ni kan sampai level ni dah. Moden-moden ni merapu lah. Buat duit lah. Buat cepat-cepat lah. Cuma Muhammad Muhyiddin, batu apa? Muhammad Syakir gini pun. Itu Syekh Abdul Fattah Buruda. Kan dia syarah kan.
tahqiq jadi syarah tu. Mudah ke orang. Ra sini. Ra yang Wahabi tu ra dia kerja, lepas tu dia buang. Ikut dan dia buang. Abang tu dah tu. Sos. Ini bahaya.